anak, Masya Allah. Kan kena usahakan iman kita supaya kita jadi seorang ibu yang bertakwa. Pastinya doanya makbul. Doa ibu yang bertakwa tak dihijab. Tak dihijab. Di sisi Allah ni tak dihijab. Masya Allah. Allah terima terus saja doa ini. Jadi doa mak saya ini diterima oleh Allah SWT. Allah hantar saya seorang ulama. Nak jadikan asbab. Nak jadikan sebab. Masya Allah. Datang hantar siapa tuan-tuan? Sahibus Sama'al marhum Datuk Isha Barum, Mufti Negeri Selangor. Datang membagi apa? Masya Allah, bagi nasihat. Di satu pulau peranginan, pulau perhentian ketika itu. Wah, saya ni jurulatih menyelam. Duduk kat mana? Duduk bawa orang menyelam dekat pulau. Duduk pulau. Pulau peranginan. Yang datangnya orang putih. Dekat pantai, orang putih pakai apa? Ya. Begitu lagi. Jadi ulama ni, ustaz-ustaz ni dia takut nak pergi pulau peranginan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tu lah. Takut dia tak dapat tundukkan pandangan kan. Akhirnya taruh kopiah kat tepi. Jadi asbab daripada perkara tu, lebih baik aku tak pergi. Jadi saya 12 tahun jadi budak pantai. Hari-hari tengok benda tu je. InsyaAllah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Datangnya ulama ni. Datuk Isha Barum datang. Daripada kejauhan saya nampak 50-60 meter daripada saya ni, saya tengok dia. InsyaAllah pakai kurtah, pakai seluar hitam, pakai kopiah warna putih. Dia tengok arah laut. Saya cakap, hati saya dah ketik dah. Hati saya dah terasa dah, ini bukan sebarang orang. Dia toleh muka dia je tuan-tuan. Subhanallah. Tengok jauh je. Orang alim ni kita tengok daripada jauh je. Masya Allah. Semua orang tahu tawaduknya Mufti Negeri Selangor ni, Datuk Isha Barum ni. Subhanallah. Sehingga saya tengok muka dia tuan-tuan, Allah bukakan pintu hati saya, Masya Allah, untuk pergi ke bilik mandi, ambil wuduk, solat. Yang sekian lama tak solat. Ini baru tengok ulama daripada jauh. Kalau kita usahakan untuk bersama-sama dengan ulama tuan-tuan, subhanallah, ini satu perkara yang kadang-kadang tu tak sampai di akal kita tuan-tuan. Kita dapat duduk dengan ulama ni tuan-tuan. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang saya dengar daripada seorang tuan guru, sedetik kamu bersama dengan ulama, ustaz tuan guru ni, orang alim ini, adalah lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat yang dah diterima oleh Allah SWT. Ini kelebihan seorang ulama. Jadi apa? Masya Allah, dia bagi saya nasihat. Hebatnya, Masya Allah, barakahnya lidah seorang ulama ni tuan-tuan, sehingga sekarang terkesan kat dalam hati saya. Apa dia nasihatkan? Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa ini akan merasai mati, rasa maut. Masya Allah. Kan hebatlah macam mana engkau. Fir'aun pun mati, Qarun pun mati, Namrud pun yang hebat tu pun mati. Masya Allah. Tak kira lah siapa engkau tetap akan mati. Kerana syarat untuk mati ialah hidup. Bukan sakit, bukan tua, bukan covid. Tak. Syarat untuk mati adalah hidup. Kullu nafsin zaikatul maut. Janganlah kamu risau dengan mati. Kerana semua orang akan mati. Yang perlu kamu risaukan ialah apa? Bila kita mati, kita nak bawa balik apa? Nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak baik, kita nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bawa balik dosa walaupun sebesar zarah, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala asbab daripada sebesar zarah dosa ni. Dah bersih baru dikeluarkan. Ini orang yang beriman tuan-tuan. Orang yang beriman mati, ada iman, tapi masih lagi ada dosa, dia bawa mati sebesar zarah, tetap akan diazab. Dah bersih baru dikeluarkan orang yang beriman ini, Masya Allah, dimasukkan ke dalam syurga, kekal ke dalam syurga. Tapi yang harus kita risaukan lagi, dia cakap apa dia? Bila kita mati ni Allah tak reda. Mati di dalam kekufuran, mati di dalam tidak ingatkan Allah, mati di dalam kelalaian, Masya Allah, mati di dalam tempat maksiat, Masya Allah, terus saja Allah campak masuk ke dalam neraka, kekal kau dalam neraka. Inilah satu nasihat daripada seorang ulama. Ulama ini, Masya Allah, kan sungguh tawaduk. Sampai sekarang terkesan tuan-tuan. Sebab hari ni saya nak buat apa pun, saya akan ingat makan mati dulu. Kalau aku buat benda ni, aku bawa balik dosa tak aku kalau mati?
Kalau aku buat perkara itu, Allah suka tak? Nabi suka tak? Allah tak suka, Nabi tak suka. Jangan buat. Kalau Allah suka, Nabi suka, baru kita buat. InsyaAllah. Kesannya perkataan daripada seorang ulama sehingga hari ini, tuan-tuan. Kerana apa? Nabi cakap apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang ingat akan mati. Orang yang bijak ini adalah orang yang membuat persediaan untuk menghadapi hari kematian dia. Itu sebab inilah perkara, tuan-tuan, masya-Allah, yang tuan guru saya sampai mengajar saya ni, masya-Allah. Hasil daripada kesan daripada seorang ulama, lagi berapa tu pergi belajar pula lagi, masya-Allah. Apa yang perlu kita lakukan untuk membuat persediaan untuk menghadapi hari mati kita, untuk menghadapi masa sakaratul maut. Ini yang selalu, ya Allah, merisaukan saya, tuan-tuan. Jadi apa yang perlu kita buat? Allah kata apa di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Kita ni orang yang beriman. Sayangnya Allah kepada kita, Allah panggil dengan nama yang, panggilan yang betul-betul baik, tuan-tuan. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi maknanya apa? Iman yang ada pada kita hari ini, yang sifatnya berbolak-balik, bertukar-tukar, sekejap atas, sekejap bawah, kejap kiri, kejap kanan, kejap depan, kejap belakang. Masya Allah. Aminu billah. Ditetapkan. Kena usahakan iman yang ada ini untuk ditetapkan. Kena usahakan iman ini supaya dia jadi sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Dengan iman yang ada ni kita kena usahakan supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bertakwa. Iman ini berbolak-balik, tuan-tuan, masya-Allah. Itu sebab hari ini kita tengok orang Islam yang ada iman. Orang Islam, lahirnya Islam, Allah paketkan sekali iman. Orang mualaf, orang yang bukan Islam, masuk Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Islam dia, Allah paketkan sekali. Allah sertakan sekali dengan iman. Kerana yang diucapkan itu adalah kalimah iman. Segala rukun iman yang 6 itu ada di dalam 2 kalimah ini. Jadi iman yang ada ni, Masya Allah, berbolak-balik, harus diusahakan. Itu sebab, Masya Allah, Rasulullah SAW bila duduk dengan para sahabat, tuan-tuan, sahabat ni siapa? Sahabat ni ahli syurga, tuan-tuan. Confirm diorang ni syurga. Lebih-lebih lagi pula di dunia dah digelar ahli syurga. Siapa? 10 orang tu. Abu Bakar fil jannah, Nabi jaga. Umar fil jannah. Uthman fil jannah. Ali fil jannah. Sa'ad bin Waqqas fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Siapa lagi? Zubair al-Awwam fil jannah. Talha bin Ubaidillah fil jannah. Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Masya Allah. Said bin Zaid fil jannah. Ni semua sahabat 10 orang yang jadi ahli syurga. Malahan yang keseluruhan sahabat ini adalah ahli syurga. Itu pun, tuan-tuan, depan ahli syurga, Rasulullah sentiasa bagi peringatan. Malahan ada ketikanya Rasulullah bagi amaran. Amaran untuk siapa? Untuk ahli syurga. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Seolah-olah apa yang Nabi nak sampaikan, janganlah kamu terlalu yakin dengan iman yang ada pada kamu jika kamu tidak mengusahakannya, insya-Allah. Jadi kena usahakan iman ni, tuan-tuan, insya-Allah. Untuk kita apa? Menghadapi berbagai-bagai ancaman hari ini. Hari ini kita berada di dunia penuh dengan fitnah. Fitnah ni apa? Ujian. Kalau dulu alam roh, Masya Allah, kita duduk dalam alam roh. Apa perjanjian kita dah berlaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka berkatalah roh, semua roh. Qalu, berkatalah semua roh, bala, benar. Bala syahidna. Kami bersaksi, kamulah Tuhan kami. Asbab daripada perjanjian ini, tuan-tuan, Masya Allah,
Apabila kita ni di dalam perut ibu dan dimasukkan roh, insya-Allah lahir kita dalam fitnah. Alam roh ni alam mahabbah, alam kasih sayang. Ibu ni menjaga 9 bulan 10 hari dengan penuh kasih sayang. Sebab dipanggil alam mahabbah. Apabila keluar, masya-Allah, alam apa? Alam fitnah, alam yang penuh dengan ujian. Macam mana kita nak menghadapi ujian hari ni? Kenapa pula Allah bagi ujian? Kerana kita dah buat perjanjian. Untuk menjadi orang yang beriman, kena duduk dekat ujian. Tidak beriman kamu jika aku tidak uji kamu, insya-Allah. Jadi asbab daripada perjanjian ini, Allah bagi ujian. Duduk dekat dunia yang penuh dengan ujian. Jadi macam mana kita nak menghadapi ujian ini? Ramai yang kecundang. Ramai kecundang Islam. Orang Islam, masya-Allah, dia tahu haramnya perkara-perkara yang Allah larang. Dia tahu larang, masya-Allah, rasuah haram, semua orang tahu. Siapa-siapa pun yang dikatakan Islam, pasti dia tahu. Kerana daripada kecil sekolah dia dah belajar. Pelajaran agama dia belajar. Pakai seluar pendek haram. Berapa ramai sekarang ni, masih lagi ada yang pakai seluar pendek. Yang tua pun ada juga, yang muda ramai. Perempuan tutup aurat macam mana? Tak tutup aurat, kan? Aurat perempuan ni kita tahu dah paras mana, kat setakat mana, insya-Allah. Lelaki pun begitu juga. Tapi masih lagi ada orang pakai seluar pendek, dedahkan aurat. Kenapa? Iman. Iman yang berbolak-balik ini tidak diusahakan. Orang tahu rasuah haram, menerima ke memberi ke sama haramnya, insya-Allah. Tapi masih lagi orang dapat menilai duit ni. Dia nampak nilai duit tapi dia tak nampak nilai pahala. Kerana apa tak nampak nilai pahala? Kerana dia tak usahakan iman dia. Apabila tidak mengusahakan iman dia, apa yang berlaku? Allah tak sayang pada dia. Sebab tak terbuka hati dia untuk mengusahakan iman dia. Makin lama makin jauh dengan Allah. Allah kata apa dalam satu hadis qudsi, masya-Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah. Maksudnya lebih kurang begini, tuan-tuan. Kalau adalah selain daripada aku di dalam hatimu, nescaya aku akan tinggalkan hati itu, tuan-tuan. Kalau hari ini kita kerja, semata-mata kita nak cari duit je, kita rasakan duit ini yang membahagiakan aku, duit ini yang menentukan kejayaan aku, duit yang banyak inilah membahagiakan aku. Maknanya kita letak duit ini dalam hati kita, tuan-tuan. Allah tinggalkan hati itu, tuan-tuan. Makin lama makin jauh, sehingga kan dia dapat istidraj. Pemberian yang Allah bagi itu kerana maha pemurahnya Allah ini, tapi Allah tidak redha. Allah palingkan mukanya ketika Allah campakkan duit itu kepada dia, rezeki itu kepada dia. Ini yang kita tak nak, takut. Banyak perkara haram. Hari ini, masya-Allah, macam mana kita nak menghadapi ujian? Kita kena buat persediaan. Setiap masa untuk membuat persediaan, usahakan iman ini untuk menghadapi ujian. Hari ini Allah ujikan kita dengan COVID-19. Dengan banjir, kan, tuan-tuan? Orang kalau buat persediaan daripada awal lagi buat persediaan, macam orang nak ambil SPM buat ujian, mesti dia buat persediaan, kan? Belajar, ambil tuition, belajar sungguh-sungguh sampai ke malam. Mak pun, masya-Allah, Along, ni hujung tahun ni nak SPM ni, kena belajar sungguh-sungguh. Cukup tak ni belajar kat sekolah? Tak faham lah mak, kan? Kurang lah, kena tambah lagi. Tak apa, mak bayar cikgu suruh datang rumah buat tuition. Ni usaha untuk menghadapi anak ini, untuk hadapi ujian. Seorang doktor pun nak jadi doktor pun kena duduk ujian. Kalau dia tak duduk ujian, tak lulus dia jadi doktor. Orang yang nak naik pangkat pun kena duduk dengan ujian. Jadi dia kena buat persediaannya betul.